Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun pada tengah hari ini, 1 hari bulan Julai 2021. Bermakna kita sudah melepasi 6 bulan fasa yang pertama untuk tahun ini, dan hari ini adalah hari yang pertama untuk 6 bulan yang berikutnya, insya-Allah. Baik, jadi apapun kuliah kita pada tengah hari ini ditaja oleh ataupun diuruskan oleh Surau Al-Amin Dataran Maybank. Tuan-tuan boleh follow Surau Al-Amin Dataran Maybank. Baik, muslimin muslimat semua, sahabat Facebook, untuk dipersilakan untuk kita pakat-pakat share kuliah kita pada tengah hari ini. Mungkin yalah, tengah hari ini mungkin kurang sikit berbanding pagi atau malam kan. Tapi apa pun, terima kasih banyak semua yang bersama pada tengah hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk jadual saya di Surau Al-Amin Dataran Maybank, terima kasih Zack, sentiasa support Ustaz, terima kasih banyak. Dan saya menggunakan kitab Mastika Hadis jilid yang pertama bahagian iman. Kitab ni pun saya nak angkat pun dah lama. Kitab ni berbalut gini. Dah. Kita masih membahaskan tajuk besarnya tentang beriman dengan adanya hari akhirat, ataupun beriman kepada hari akhirat. Di mana hari akhirat ni kita tahu adalah suatu lokasi yang kita akan tempuh, lokasi yang wajib bagi setiap orang menempuhnya bila sampai saat dan ketikanya. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya nak sambung perbahasan tentang situasi yang berlaku di padang mahsyar. Ini tajuk malam pula. Tajuk tengah hari ni maknanya seram sikit lah. Kan? Tajuknya seram sejuk sikit. Ya. Jadi menceritakan pada kita tentang
suasana, keadaan atau situasi bila kita berada di padang mahsyar. Baik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan tuan-tuan yang bersama tengah hari ini, yang share, yang komen, insya-Allah untunglah sebenarnya. Saya berani cakap untunglah. Sebab apa untung? Sebab kita dengar kuliah ni, mudah-mudahan boleh mencetuskan sedikit semangat kita untuk menyiapkan bekalan-bekalan pada hari akhirat nanti. Boleh macam tu lah, insya-Allah. Baik, saya nak sambung dalam kitab saya, edisi tulisan Jawi, pada muka surat 360, hadis yang ke-105. Hadis 105, muka surat 360. Okey? Baik, tuan-tuan dengar saja. Tuan-tuan kalau ada kitab boleh buka lah. Kitab Mestika Hadis, jilid pertama, bahagian iman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hadis ni selalu dengar, hadis yang sangat familiar. Hadis ni popular sangat-sangat. Saya rasa orang yang rajin mengaji, dia akan selalu dengar hadis-hadis macam ni lah. InsyaAllah. Baik, apa hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afna wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an jismihi fima ablah. Hadis Imam Tirmizi. Baik, tuan-tuan, sambil-sambil tu audio saya okey lah, suara saya okey, jelas ke ataupun ada gangguan ke? Okey lah setakat ni, audio dan video. Respon sikit je. Kalau okey, kata okey je. Okey, terima kasih banyak. Baik, jelas, alhamdulillah. Jadi siapa yang masuk live saya ni, Facebook ke, terutama TikTok lah ya. Kalau nak mengaji, kita mengaji elok-elok. Kalau nak buat kelang-kelang kabut, sila ni lah, carilah live lain yang kita boleh buat kelang kabut dalam. Kita nak mengaji tuan, bukan nak buat kelang-kelang kabut. Tak apa, moderator saya ada akan menjaga benda tu. Baik, jadi tuan-tuan, balik pada hadis tadi. Balik pada hadis tadi. Terima kasih respon anda semua. Terima kasih. Baik, cuba kita tengok hadis ni. Hadis ni seram sejuk sikit noh. Hadis ni kita kena tengok betul-betul. Baik, daripada Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda telah bersabda, tidak akan berganjak kedua kaki seseorang dari tempat berdirinya di mahkamah Tuhan pada hari kiamat nanti sehingga ia disoal tentang 4 perkara. Allahu Akbar. Buka spek terus tuan. Kan, sebab ayat awal hadis ni pun kita dah jadi macam, biar betul Ustaz. Ni bukan biar betul, memang betul punya. Ini bukan cubaan ni. Ini betul-betul tuan-tuan. Nabi sebut dalam hadis tadi, tidak akan berganjak kaki anak-anak Adam di padang mahsyar. Maknanya kita berdiri besok ni tak akan berganjak, tak akan bergerak, tak akan nak boleh the next step, tak boleh. Selama mana? Selagi belum disoal tentang 4 perkara. Masalahnya tuan-tuan, kalau soal tak jawab, tak apa. Allahu Akbar tuan. Kan? Masalahnya soal kena jawab. Yang tu yang lagi takut. Kalau soal lah,
kalau kita berdiri pada mahsyar, takkan berganjak sehingga disoal 4 benda. Setakat soal, okey Ustaz, nak jawab. Oh, itu yang takut tuan. Jadi inilah sebenarnya tujuan kita mengaji. Ya, tujuan kita mengaji ni, inilah sebenarnya tuan-tuan. Kita bukan baik, tuan-tuan. Kita cuba nak baiki diri. Kita semua ada dosa, tuan-tuan. Ustaz pun ada dosa, ulama pun ada dosa, Tok Guru pun ada dosa dia. Cuma kita ni sedang usaha untuk ubah diri. Setuju tak saya cakap? Kan? Kita nak ubah diri kita menjadi yang the best lah. Kalaupun tak the best among the best. Macam tu kan. Macam cerita pula tuan. Ada movie dulu. Best among the best. Cerita lama tuan. Jadi kita ni nak baiki diri tuan. Itu saja. Kita ni ada kelemahan. Jadi cara nak inject dia punya suntikan, kalau kita vaksin kan, suntikan semangat. Suntikan semangat tu ialah mengaji lah. Tadah ilmu. Itu sebenarnya. Kena mengaji tuan. Supaya bila mengaji baru tahu, oh besok akhirat macam ni ceritanya. Oh besok dalam kubur macam ni rupanya kita. Baru tahu. Macam mana nak tahu? Mengaji. Tapi jangan terlajak sangat. Ada orang terlajak tuan. Ustaz, beria cerita azab kubur ni Ustaz pernah masuk ke? Bawa tenang tuan. Ini cerita-cerita gaib. Benda-benda gaib ni kita kena bawa tenang sikit. Ya. Sebab apa? Sebab benda-benda gaib ni kita hanya wajib beriman. Nampak tak nampak cerita lain, tapi mesti percaya benda tu wujud dan berlaku. Okey, so balik cerita kita tadi, maknanya apa disebut tadi? Maknanya kita nak sebut bahawasanya akan berdiri di padang mahsyar dengan tempoh yang sangat lama tuan-tuan. Allahu Akbar. Tempoh yang sangat lama. Kan Ustaz, kan kita banyak dosa, betul? Kak Pah. Kan, dosa kita banyak tuan. Dosa ni cuma orang tak tahu je. Yang tahu kita je dengan Allah Ta'ala. Kadang bini kita tak tahu dosa kita. Suami kita pun tak tahu tuan-tuan. Dan dosa ni sebenarnya jangan diheboh-heboh. Jangan dimising-mising. Kan, saya dapat semalam satu WhatsApp. Saya tak tahu, tapi saya rasa anak muda kot. Dia pun tak ada perkenal diri. Dia cuma, Assalamualaikum Ustaz, minta maaf saya nak tanya soalan. Boleh Ustaz? Saya kata sila. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Dia kata, Ustaz, saya telah melakukan satu dosa yang sangat besar. Kalau saya bertaubat, Allah ampun tak dosa saya, Ustaz? Saya kata macam ni. Allah Maha Kaya, penerima taubat. Saya kata awak taubat sungguh-sungguh, minta ampun dengan Allah. Lepas tu saya kata, janji tak ulang balik, benci perbuatan itu, buat sungguh-sungguh taubat, Allah akan terima. Lepas tu dia tanya, saya nak cerita ke dosa ni pada Ustaz? Tak payah. Saya kata simpan aja dosa tu, tak payah heboh-heboh kat orang. Tak. Tapi baguslah budak ni, adik ni dia tanya, saya pun tak tahu siapa, adik ke abang saya tak tahulah. Kan, dia tanya soalan gitu, maknanya dia nak berubah tuan. Tapi kadang-kadang dia tak jumpa sumber. Kan, jadi kita bantulah. Setakat mana boleh kita bantu, kita bantu. Jadi, kena memahamilah. Ada juga yang tanya soalan kat saya lambat jawab, dia tanya balik. Ustaz, bila nak jawab soalan saya? Kau agak-agak sikit bang. Kan, bukan 1-2 soalan yang masuk dalam WhatsApp ni. Kan, berlambak ada. Jadi, bawa-bawa tenang. Ada masa kita jawab. Slow and steady. Saya akan reply satu-satu. Saya jarang tak reply WhatsApp. Kan, tapi bertenanglah. Kita pun kerja banyak tuan. Macam tu lah. Jadi sebab itu, apa yang paling penting tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, cuba kita tengok balik. Solat taubat yang sempurna. Ada sahabat tanya tak? Solat taubat ni macam biasa, 2 rakaat. Kita baca Fatihah, rakaat pertama, rakaat kedua, kau nak baca surah apa-apa pun, selepas itu pun boleh. Tak ada apa masalah. Yang penting taubat tu. Solat lah. Taubat tu yang penting. Ada kesungguhan kita macam mana nak minta ampun dengan Allah. Kalau boleh sampai menitiskan air mata ke, itu yang the best lah. Kan?
Allah tahu kita ni bersungguh ke tidak, tuan. Allah sangat tahu. Kan? Jadi sebab itu tugas kita adalah bersungguh dalam melaksanakan apa juga taubat kepada Allah. Alright. Saya selang-seli tengok Baik. So cerita hadis kita tadi. Allahu akbar. Apa soalan yang akan ditanya besok? Apa soalan yang akan ditanya besok? Yang pertama ialah an umrihi fima afnah. Tentang umur kita ke mana dihabiskan. Umur kita ke mana dihabiskan. Ya. Kita hidup berapa tahun tak tahu lah tuan. Sebab untungnya kita ni sebab masih hidup. Kan? Untungnya kita ni sebab masih hidup. Kan? Tuan-tuan masih hidup ni. Saya pun hidup lagi. Kalau mati tuan, tak boleh ceramah dah. Tuan-tuan pun tak boleh dengar dah ceramah saya tengah hari ni. Jadi untungnya kita sebab masih hidup. Allah akan tanya, umur yang aku bagi dekat kamu, masa kamu hidup 40 tahun, 50 tahun, 47 tahun, umur siapa lah tu 47 tahun tu kan? Ataupun 60 tahun, 90 tahun, kau habis ke mana umur tu? Allah akan tanya. Kan? Tak. Allah akan tanya. Ke mana kita perhabiskan umur kita? Maknanya, mudah dia ginilah. Bila kita mempergunakan usia yang ada ini untuk kebaikan. Maknanya, setiap hari kita follow saja apa yang Allah suruh kita buat. Kita follow saja. Tak, kita follow saja. Allah kata engkau kena semayang. Semayanglah. Jangan cakap banyak tuan. Kita ni kadang cakap banyak, buatnya tidak. Nah, jangan cakap banyak. Allah kata semayang. Ambil semayang, masuk waktu, boom, semayang. Allah kata Ramadan puasa, puasa. Allah kata jaga aurat, tutup aurat. Jaga aurat baik-baik. Buat. Allah kata banyakkan infak, sedekah, mengikut kemampuan masing-masing. On, jalan. Tapi itulah. Kadang-kadang manusia ni dia cakap banyak tuan. Buatnya tidak, kan? Cakap banyak. Jadi, kalau itu yang kita follow, maknanya kita setiap hari kita habiskan hidup kita ni dalam keadaan orang kata apa? Ikut arahan Allah. Kan? Buat apa yang terbaik. Dua benda je tuan-tuan. We are nothing terbaik kan? Melekat tu kata-kata tu. Alhamdulillah. Dengar tu. We are nothing. Nampak? Kita tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Kita kosong. Oh, tuan-tuan. Saya boleh bercakap ni bukan ada apa-apa. Allah bagi izin. Kalau Allah tak izin, tak bercakap tengah hari ni. Nampak? Jadi, dia arahan Allah ni dua je tuan. Kita kena jaga dua benda saja. Yalah, kalau ikut tiga lah. Tapi saya nak point saya dua. Iaitu, nombor satu, kita jaga semua amalan wajib. Kita jaga semua amalan wajib. Semua perintah yang hukumnya adalah wajib, jaga elok-elok. Sembahyang fardu wajib, jaga elok-elok. Tiap-tiap hari jangan miss. Terima kasih Angah. Terima kasih Angah bagi gift. Jangan miss. Sembahyang fardu jaga. Puasa Ramadan bukan selalu tuan-tuan. Sebulan dalam setahun saja dah. Kita pun baru lepas sebulan dua lepas je Ramadan. Jaga elok-elok. Yang ketiga, zakat bayar. Cukup haulnya setahun, nisab, kadar, jumlah apa semua bayar. Akak dah hidup 63 tahun dah Ustaz. Tunggu masa je. Kat Sabariah kita dah. InsyaAllah. Kalau kita buat yang baik, Allah akan bantu kita. Kemudian, apa lagi wajib? Jaga aurat kita. Tutup aurat kita. Kemudian, apa lagi? Kalau dah kahwin, jaga aib suami, jangan didedahkan. Itu kewajipan-kewajipan. Dengar arahan suami. Yang bercanggah jangan ikut. Yang tak bercanggah wajib ikut. Ilmu tu kena ada. Itu benda wajib.
Nombor 2 tuan-tuan, dalam hidup ni jaga tambah benda-benda sunat. Perkara-perkara ibadah sunat top up, buat sikit-sikit. Mana mampu kita buat, mana mampu kita buat, mana mampu kita buat. Itu cara je. Nampak? Boleh faham dah? Itu je tuan. Kalau itu yang kita pulun dalam hidup ni, kan? Dalam hidup kita ni kita pulun yang itu, insya-Allah tuan-tuan, bila Allah tanya soalan ni besok, kita boleh jawab. Kan? Insya-Allah kita boleh jawab. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekejap sebagai nombor telefon. Nombor telefon. Ambil cepat. Lagi saya nak hilangkan nombor tu. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. So, nombor 1, Allah akan tanya ke mana umur dia habis. Kalau umur kita dia habis dengan ketaatan, walaupun ialah di celah tu kita tak nafi tuan-tuan. Di celah tu memanglah kadang-kadang kita langgar juga perintah Allah kan. Kadang-kadang datang hari malas, datang hari lalai, datang hari leka, datang hari cuai kita, datang hari mood tak baik kan. Kita langgar Allah. Di celah itu, bukan selalu di celah-celah itu berlaku tuan. Kita manusia biasa Tetapi kalau kita boleh habiskan hidup kita dengan ketaatan, kita boleh nilai sendiri tuan-tuan. Ya, kita boleh nilai sendiri. Sebab itu jagalah. Jangan diperhabiskan umur buat benda bukan-bukan tuan-tuan. Dapat Kak Rohayu nombor telefon tadi. Alhamdulillah. Alright, dapat. Baik, jadi tuan-tuan, jaga amalan wajib dan top up amalan sunat. Dah. Betul tuan-tuan. Janganlah hidup ni, hidup ni orang kata seketika dah. Hidup ni sebentar, hidup ni sementara. Melawan ni boleh tahan. Hidup ni sementara tuan-tuan. Tapi dia punya pulun melawan tu. Alah Firaun tu. Firaun dengar pun takut tu. Firaun tu kira dah otai lah kan. Otai gila lah dalam buat jahat ni. Tengok kita lebih otai daripada Firaun. Firaun pun tabik spring kan. Allahu Akbar. Jangan tuan-tuan. Kita nak melawan Tuhan ni, kita sedar ke tidak? Yang kita tengah hidup nyawa sekarang ni, saya tengah sedut oksigen, buang karbon dioksida ni, menapah ni, Allah bagi nikmat percuma tuan-tuan. Kita bil api kena bayar tuan. Kan? Bil api, bil air, bil telefon, Esro lah apa semua kena bayar. Kereta semua kena bayar. Allah bagi oksigen free tuan-tuan. Kalau kena bayar agak-agak nak bayar pakai apa? Allahu Akbar tuan-tuan. So belajarlah bersyukur. Belajarlah berterima kasih. Belajarlah menghargai segala nikmat Allah. Jangan tunjuk kerah kepala sangat. Kan? Ulama kata, tak tahu lah, mungkin ulama tak kata lah. Ini saya kata lah. Saya kata mungkin ulama tak kata kot. Saya kata, kalaulah, ni saya kata kalaulah sekali kita tarik nafas dan hembus nafas, tarik, hembus. Sekali tarik, Allah suruh bayar 1 sen, hembus 1 sen. Tuan-tuan rasa berapa bilion kita kena bayar dekat Allah? Jangan tuan-tuan. Allah ni baik. Kita tarik, hembus, tarik, hembus. Tak kena bayar. Dia suruh sembahyang je. Itu pun culas. Itu pun on off. Allahu Akbar. Boleh baca doa kunut tengok handphone. Boleh? Tak ada masalah. Tapi jaga pergerakan. Jaga pergerakan tangan apa semua tu kan. Pergerakan yang besar tu kena jagalah. Macam tu. Tak apa, pelan-pelan hafal insya-Allah. Ya. Dia tips nak menghafal ni senang je. Kan? Contoh dia gini. Kita buka YouTube, doa kunut. Dengar banyak kali. Dengar je. Ambil headphone tu, yang besar gerabak kan.
Dengar. Ulang. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Lama-lama lekat benda tu. Percaya cakap saya. Ulang. Tu teknik orang menghafal kan. Orang menghafal Quran ke apa, teknik dia mengulang. Teknik dia mengulang. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Yang paling penting adalah kita tak mampu nak bayar tuan-tuan. Tak mampu nak bayar nikmat yang Allah bagi pada kita. Betul? Kita dedah aurat pun Allah bagi hidup. Kan? Kita melawan pun Allah bagi hidup. Kita dedah aurat pun Allah bagi hidup. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, tolonglah belajar mensyukuri. Ya, jangan dilawan tuan-tuan. Nikmat dia sangat banyak. Kan? Pagi ni kita bangun, hidup, itu nikmat. Orang lain tidur, orang tadi tak bangun-bangun tuan-tuan. Kan? Ada orang siang tadi boleh berjalan, malam sekarang tak boleh berjalan pula. Allahu Akbar. Nikmat tu satu-satu Allah tarik dah. Dan Allah tak suruh kita bayar dengan duit ke apa, dan tak ada. Allah suruh kita taat saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk mereka mengabdikan diri kepada aku, sujud pada aku. Itu saja. Allah nak kita sujud pada dia. Bukan nak suruh buat benda pelik-pelik pula. Tak ada kan. Dia suruh kita semayang, suruh puasa. Benda yang simple sejak zaman dulu. Tak payah ubah lah. Kan? Yang semayang pakai niat saja pasal apa? Ikut ajaran sesat yang tidak-tidak tu. Makan tahu pula suap. Cabuk tu puak-puak ni. Tu aku nak naik angin dah lah. Tak. Makan roti pula bersuap. Cuma makan pakai niat tengok. Kau tak ngeletar badan, tak boleh masuk nasi. Padan dengan muka tu. Geram pula aku. Kan? Oh, tang ibadah, semua main kona lipat pakai niat. Oh, pakai niat. Senang hidup kau je tu. Ada ke Nabi ajar semayang pakai niat tu je? Tak payah sujud, tak payah rukuk, tak payah tahiyat awal, tahiyat akhir. Mana ada tuan. Jangan terpengaruh tuan dengan ajaran pelik-pelik kat luar sana. Ya. Jadi ngaji elok-elok. Kan? Kuliahlah elok-elok. Cari ilmu elok-elok. Terima kasih sahabat yang bagi gift. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini benda yang kita kena faham. Umur ni macam-macam kategori ada tuan. Ada yang umur pendek, ada yang umur panjang, ada yang tak cukup umur pun ada. Tak cukup umur. Kan? BBNU kan? Budak-budak baru nak up. Kan? Dia masuklah kita, dia buat kacau tuan. Ada tanya saya, ustaz dah solat ke belum? Agak-agak sikit. Waktu pun tak masuk lagi. Kan? Jadi tuan-tuan budak-budak kan. Tak pasal-pasal dah kena buat lagi. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Kalau kita tengok hadis tuan, saya nak bawa satu hadis. Saya rasa tengah hari ni tak habis ni 4 ni. Ini baru soalan pertama pun dah nak habis waktu. Kita akan berhenti 1.5 tuan. Allahu Akbar. Okey ke ustaz tahajud 2 rakaat? Itu standard. Standard. Tahajud kita 2 rakaat. Itu standard lah. Itu pun sudah memadai sebenarnya. Kan? Itu pun sudah memadai. Allah, zaman dulu dedah aurat, free hair kat Sabaria. Kan? Zaman-zaman dulu semua macam tu. Tak. Semua macam tu tuan. Banyak nikmat Allah dah tarik dalam hidup. Suami pun Allah dah tarik, kesihatan pun dah ditarik. Betul. Mula kerja tahun 77 free hair masa tu. Zaman-zaman itu kat mana ada orang pakai tudung. Saya sekolah rendah pun yang pakai tudung masa tu, saya sekolah rendah tahun 81, saya darjah 1. Saya dah zaz budak tu. Buat Yan, ustaz nampak tadi. Ustaz nampak. Jangan kata ustaz tak nampak. Ustaz nampak. Baik. Kan? Jadi saya tahun 81 darjah 1. Sekarang ni baru macam 20-an sikit lah. Ya.
Bawa bertendang bawa bertendang. Relax. Jadi tuan-tuan, masa tahun 81, ni Kak Sabariah tahun 77 dah start kerja kan. Kak kerja pos ke masa tu Kak? Dah start kerja pos ke tahun 77 tu ke kerja lain? Jadi tahun 81 dah jadi satu tuan. Yang betul-betul pakai tudung itu pun tudung bersyarat lah orang kata tak. Letak-letak atas kepala, kalau keluar jambul sikit. Ustazah masa tu. Ustazah tuan-tuan. Ustazah je pakai tudung tahun 81. Kan? Tahun 81 ustazah je masa tu. Yang pakai tudung tak. Supaya jarang. Kan? Betul orang dulu. Kami nak buat macam mana? Ustaz nampak 22. Allahu Akbar. Sabar Pak Ngah. Kita buat live TikTok ni macam itulah cabaran dia. Ada kepanggil perkataan itu pula. Tengah dah lah buat live zikir pula. Dapat depan-depan Pak Ngah hantuk kepala tu. Itu je ubatnya. Budak-budak kau hajar ni kan. Jadi tuan-tuan. Masa tu Kak kerja JKR ya. Okey. Jadi maknanya tuan-tuan. Allah Syu. Terima kasih Syu. Susah je Syuha ni. Susah-susah je. Okey, terima kasih Syu. Terima kasih banyak. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, masa tahun 81 darjah 1 yang pakai tudung pun ustazah. Cikgu bahasa Inggeris, jam tuan-tuan. Jangan buat pasal skirt koyak belakang punya. Itu yang bahasa Inggeris kita tak bercakap pun. Kan, yang tahu I love you je, itu je masalah. Allahu Akbar. Ingat skor rendah tu tak? Tapi ialah besar jasa cikgu kita tuan. Tak kira lah cikgu kita masa tu menentang aurat ke tidak, jasa dia besar tuan-tuan. Allahu Akbar. Besar jasanya. Terima kasih Angah, terima kasih banyak. Jadi tuan-tuan, kita doa yang terbaik untuk guru-guru kita tak. Jadi saya nak baca satu hadis. Ni masa dah berjalan tuan. Saya nak bacakan satu hadis. Setakat ni line okey tuan. Suara video semua clear, tak ada sangkut. Okey, thank you. Baik, ada satu hadis tuan. Nabi SAW sebut. Nabi kata apa? Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Wa syarrun nas man tala umruhu aidan wa sa'a amaluhu. Atau kama qala an-nabi fil hadis. Allahu Akbar. Nabi kata khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia. Itu Nabi sebut. Alhamdulillah lain okey, alhamdulillah. Sebab saya kat luar ni tuan, bukan kat rumah ni. Saya di luar kawasan. Luar daerah. Kan. Menumpang sekejap dalam ni, bilik office. Jadi saya buat live sekejap kat sini. Tu yang nampak belakang tu ada macam-macam sijil. Saya kat luar ni. Jadi tuan-tuan tu yang saya tanya internet okey dah internet, sebab takut internet kat sini dia slow kan, tapi nampak alhamdulillah dia tak cari pasal tuan. Syukur. Allah tolong kita. Okey. Baik. Jadi tuan-tuan, hadis tu Nabi sebut apa? Khairun nas, sebaik-baik manusia, man tala umruhu. Mereka yang panjang umurnya. Panjang umur ni berapa? 50, 60, 70, 80, 90, 110, 110, 200 ada? Tak ada. 100 pun jenuh cari. Yang baru ni saya tengok TV yang kena vaksin tu apa? 108 kot. Di Kelantan kan. 108 tahun ke umur pakcik. Itu benda tak dengar tuan. Cakap kena kuat-kuat. Dia tak dengar dah. Kan? 108 tahun. Sehat pakcik tu. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, Nabi kata sebaik-baik manusia yang panjang umur dan wahasuna amaluh. Ini yang paling penting tuan-tuan. Allahu Akbar. Yang paling penting ialah wahasuna amaluh. Tak panjang umur tetapi juga baik amalannya. Baik amalannya.
Bukan umur je panjang, tapi amalan dia pun makin hari makin cantik, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Tuan-tuan yang biasa ikut live saya setiap pagi, saya percaya ramai dalam ni yang selalu follow tiap-tiap hari saya punya live. Bila saya terlambat 5 minit dah menggelupur dah masing-masing kan. Kalau notification tak keluar pun wahara dah jadi dalam Facebook, dalam grup tele dan sebagainya kan. Tuan-tuan mesti cam saya punya doa tuan. Tiap-tiap pagi saya minta. Pagi Yasin kan, pagi tadi kan kita baca Yasin kan. Tiap-tiap pagi kita baca Yasin dah hari ke-31 kan. Saya akan doa macam ni. Saya kata, ya Allah, panjangkan usia kami dalam kebaikan dan ketaatan. Tuan-tuan perasan tak doa yang saya baca tu? Saya ada baca doa tu selalu tuan. Kalau tak hari-hari pun selalu saya baca doa tu. Ingat, kita minta doa panjang umur, jangan minta panjang umur saja. Takut sebaliknya. Minta, ya Allah, panjangkan usia aku, usia anak aku, isteri aku, suami aku, mentua aku, panjangkan usia kami dalam kebaikan dan ketaatan. Itu baru mantap. Baru mantap tuan. Jangan minta, ya Allah, panjanglah doa aku. Panjanglah doa aku. Panjanglah umur aku. Tiba-tiba jadi malaun tuan. Habis. Lambat 5 minit WhatsApp mencari. Apa dia tu Pak Ngah? Itu Yan. Ustaz tak berasa kat TikTok. Okey. Jadi itu cerita dia. Nak minta doa dalam kebaikan dan ketaatan. Terima kasih Syu. Tolong catat kat situ. Nampak? Sebab jangan jadi macam hadis yang Nabi sebut. Wa syarrun nas. Sejahat-jahat manusia, kata Nabi, adalah mereka yang panjang juga usianya. Usia dia panjang, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Tetapi wasa'a amalu. Tapi buruk kelaku, jahat perangai. Wal'iyazubillah. Oh, jangan tuan-tuan. Ya. Na'udzubillah tuan, jangan. Dah makin tua, sepatutnya orang Melayu kata apa? Rumah kata pergi, kubur kata mari. Ya. Macam itulah ayat orang Melayu. Dia kata, Ustaz, rumah kata pergi, kubur kata mari. Tapi masih buat jahat. Itu yang tak syok. Kan, umur dah 70, dah beruban. Kena tangkap. Mengedar dadah. Kena tahan. Merompak bank. Umur dah 65, contoh tak. Kena tangkap. Allahu Akbar tuan. Tak usahlah tuan-tuan. Umur-umur macam tu, jarang orang buat jahat dah sebenarnya. Kan? Macam saya cerita selalu tuan. Kita tengok merempit lah, merempit. Malam minggu polis tahan budak-budak rempit, pakai full face, buka satu-satu full face helmet tu ada. Tiba-tiba umur 81. Buka-buka gigi pun dah tak ada, rambut pun dah putih, tulang pun dah lenguh dah. Dah berkedut-kedut dah kulit. Dah. Polis kata, atuk dah, kenapa tu? Balik tu, pergi semain taubat. Jadi tuan-tuan, dah jarang lah, dah tua merempit. Tak usahlah. Kan? Jangan buat benda-benda tak elok dalam usia-usia tua macam tu. Na'udzubillah, kan? Patutnya macam ni lah. Usia tua, mengaji, baca-baca Quran sikit, sedekah jariah, sedekah subuh, infak sikit, ada duit, kita belanja orang sikit. Kan? Hantarlah di 24 ke Musangking ke. Apa payahnya? Nak hantar ke siapa Ustaz? Yang tengah berceramah ni siapa? Contoh tuan-tuan ya. Itu tak ada kena-mengena. Contoh. Ya. Kalau apa-apa hal, PM saja. Ustaz, kami nak alamat katanya. PM tepi. Baik, jadi tuan-tuan contoh tak payah buat contoh. Simpan-simpan duit tu insya-Allah. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah. So ingat apa yang Rasulullah sebut dalam hadis yang saya baca sebentar tadi. Maknanya panjang umur, tengok adakah dalam ketaatan ataupun dalam kemaksiatan. Adakah makin panjang umur, makin lama hidup
adakah makin taat? Ustaz pandai buat lawak, seronok dengar. Saya memang pelawak kan. Pelawak. Saya memang tak adalah pelawak. Kita kuliah memang macam ni kan, buat joke sikit kan, tuan-tuan mengantuk, saya pun syahid. Panjang ceritanya. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi yang baru masuk, yang bagi salam, Waalaikumsalam. Kuliah kita ada 7 minit lagi, 6 minit lagi kan. Itu masa yang diberi pada saya, insya-Allah. Baik. Kemudian ingat apa yang Rasulullah sebut dalam hadis tadi, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar dan tidak akan berganjak kaki anak-anak Adam melainkan apa yang ada 19 tu saya tak nampak. Sebab jauh nak menjangkau ke TikTok ni. Saya letak atas meja besar. Jadi tuan-tuan, apa yang paling penting adalah macam mana kita perhabiskan kita. Itu yang paling penting lah. Macam mana kita habiskan usia-usia kita. Kalau kita habiskan ke arah kebaikan, insya-Allah Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita. Ya. Jadi sebab itulah tuan-tuan, apa pun bahasa mudahnya saya nak sebut ginilah. Dengar je lah cakap Allah. Dengar saja cakap Allah tuan. Jangan dilawan. Allah kata semayang, semayang. Allah kata puasa, puasa. Allah kata buat haji, buat haji. Oh ni tak boleh Ustaz. Tak boleh jangan buat. Tak boleh jangan buat. Allahu Akbar. Kan? Jadi tuan-tuan, teruskan. Dengar cakap Allah. Jangan dilawan, jangan dibantah. Ya. Sebab, iyalah macam saya sebut selalu, ke depan ni kita tak tahu. Berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita nak hidup. Jadi tolonglah belajar menghargai nikmat Allah. Allahu Akbar. Tolong belajar hargai nikmat Allah. Apa yang Allah dah beri, syukur, syukur, terima kasih ya Allah, terima kasih. Kau bagi aku hidup hari ni ya Allah, terima kasih. Aku boleh memandang lagi ya Allah, walaupun kena pakai spek sikit kan, macam saya. Bila baca dekat-dekat kena pakai spek, rabun dekat tuan-tuan. Kan. Walaupun rabun-rabun, duit nampak je kan. Itu kelebihan rabun dekat. Kan, buat duit memang tak payah pakai spek tak apa, nampak tuan-tuan. Siapa nak undur diri sila-sila, kita pun nak habis dah. Siapa nak berhenti untuk solat dulu dipersilakan ya. Ustaz 1.30 Ustaz berhenti dah. Insya-Allah. Baik, jadi umur 22 memang macam tu. Pandai gua. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Kat Sabariah tempat dah mula guruh, hujan kilat. Mudah-mudahan tak ada apa-apalah yang berlaku. Kita doa yang terbaik di kat Sabariah, ceras kan. InsyaAllah, mudah-mudahan hujan rahmat lah, hujan rahmat insyaAllah. Baik, saya dengar ceramah Ustaz sambil makan. Untung lah. Ustaz sambil makan mana boleh ceramah. Baik, akhir sekali tuan. Kita nak perhabis ni. Akhir sekali. Nombor satu, tolong hargai setiap nikmat yang Allah beri pada kita. Okey, hargai setiap nikmat. Kita boleh makan dengan mulut tuan-tuan. Allahu Akbar. Itu nikmat. Cuba pergi hospital, tengok orang makan guna tiup kan. Apa pun tak boleh tuan. Dia makan itu menjadikan nikmat bila kita kunyah dengan mulut. Dengan mulut. Makin sedap kek Kak Bel. Dengar ceramah Ustaz. Makin sedap kek Kak Bel ke apa? Kek ke Kak Aisyah, biar tulis betul-betul sikit. Jangan bagi Ustaz confused. Baik, jadi tuan-tuan, itu nombor satu. Maknanya syukur. Ya, dengan apa yang Allah dah beri, tolong hargai. Kita boleh makan dengan mulut, boleh kunyah, boleh telan. Itu nikmat tuan-tuan. Orang lain pakai tiup. Orang lain makan masuk tebuk kat perut. Tebuk kat leher, tebuk kat perut, pinggang. Tak rasa nikmat. Dia nikmat makan ni bila dikunyah dan ditelan. Itulah nikmat. Allahu Akbar. Belajarlah bersyukur tuan. Sama-sama kita pesan. Saya pesan untuk saya. Saya bukan tembak tuan-tuan. Tak.
sama-sama kita belajar bersyukur. Yang kedua, muslimin muslimat, gai nikmat umur. Kita masih hidup, ini satu nikmat. Kawan-kawan kita, adik-beradik kita ramai yang dah pergi meninggalkan kita. Ramai yang dah pergi tuan. Terutama musim Covid kan, anak murid saya ramai yang dah pergi tuan. Kawan baik saya pun ramai dah meninggal. Hari ni pun kami punya kawan sekolah, satu batch dengan saya, sekolah Rawang dulu. Suami dia meninggal. Saya tak pasti, mungkin Covid kot. Suami meninggal, saya tengok tadi dalam gambar tu anak pun boleh tahan 5-6 orang, 4-5 orang macam tu. Jadi kami pun kebetulan baru menubuhkan grup untuk kita buat infak. Grup tu dah hampir seminggu dah. Kita sedang merangka macam mana nak bantu kawan-kawan kita, kawan sekolah kita, kawan kelas kita musim-musim Covid ni. Kita tengah bincang. Tuan-tuan pun boleh buat lah. Alumni kan. Buat collection. Kami buat tak banyak tuan. Kami buat sebulan RM2 je. Itu basic lah. RM2 tu basic. Siapa nak pergi lebih silakan. Nanti kalau tak amount kan, tak ada komitmen kan. Letak amount. Paling rendah kita letak RM2 sebulan tuan-tuan. Bukan setahun. Bukan sehari ya. RM2 sebulan. Sebagai komitmen. Kita buat tabung. Bantu kawan-kawan sekolah kita yang sama-sama belajar dulu. Mana yang susah. Baru ni ada kematian juga member kami. Kena misteri lah. Sakit misteri kan. Tiba-tiba sakit. Kering lepas tu meninggal. Anak ramai pula. Macam-macam tuan. Jadi kita kena fikir. Sebab itu tanggungjawab kita sebenarnya. Kan? Membantu kawan, jiran, orang setaman kita. Itu tanggungjawab kita bersama. Jadi insya-Allah kita pakat-pakat bantulah. Baik. Jadi tuan-tuan, itu yang pada tengah hari ni, minta maaf tuan, tak dan habis sampai 4 ni. Baru 1 je. Yang balance kita sambung bulan depan tuan. Bulan Ogos. Bulan Ogos tu special sikit. Tuan-tuan kena ingat baik-baik bulan Ogos ni bulan special sebab apa? Dia ada 2 sebab. Pertama sebab itulah kita menyambut kemerdekaan, dan yang kedua sebab itulah tarikh lahir saya adalah bulan Ogos. Buat bertenang. Okey. Baik, terima kasih semua. Terima kasih semua. Insya-Allah mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Saya minta maaf banyak-banyak bergurau ya, menyakat, saya minta maaf. Dan terima kasih pada semua, terutamanya pihak Jawatankuasa Surau Al-Amin. Tuan-tuan boleh follow dekat Facebook Surau Al-Amin Dataran Maybank. Anak saya 23 Ogos. Ustaz dekat-dekat lah dengan tarikh tu. Baik, jadi tuan-tuan, terima kasih banyak semua. Saya minta maaf atas kelemahan, kekurangan. Ramai pula bulan Ogos tiba-tiba. Apalah Ogos, kita geng lah. Kita geng. Kita geng. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Kita tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah suratul As dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa allazina amanu wa amilus salihat. Wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taja'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa siapa nak join ibadah korban boleh PM saya. Dan petang ni insya-Allah kalau tak ada halangan lepas asar 5 suku kita ada kita ada live Al-Waqiah dan malam kita ada tahlil. Siapa nak join malam ni dipersilakan. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.